الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah jua, maka kita dapat berhimpun meskipun kita terpaksa menangguhkan pengajian ini disebabkan mungkin kurang kepekaan kita ataupun kita tidak mengambil indah di atas beberapa perkara dan akhirnya kita terpaksa akur tentang suatu ujian yang Allah Ta'ala turunkan, malahan ianya terpaksa ditanggung oleh semua manusia, malahan seluruh dunia. Kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suatu gambaran yang sangat jelas dengan Allah Ta'ala mendatangkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kuliah kita ini, saya ingin memberi suatu lontaran yang Allah Ta'ala berikan dalam suratul balad ini, yang mana surah yang ke-90, muka surat 594. Allah Ta'ala mendatangkan dengan satu perumpamaan bagaimana Allah Ta'ala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Maka Allah bersumpah dengan negeri ini. Maksud Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri yang dinamakan Makkah Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Lalu Muhammad ditemukan di negara ini. Persoalannya, kenapa Allah Ta'ala tak datangkan Muhammad itu di negara Syam? Kenapa Allah tak datangkan Muhammad itu di negara datuk dia, iaitulah Sayyidina Ibrahim Khalilullah di Palestin? Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di beberapa negara lagi? Kenapa Mekah? Dan kenapa kita membaca kitab ini yang asalnya Araba yu'aribu Arabian, tanah kering kontang, akhirnya boleh menjadi kota, dua kota suci yang dimuliakan oleh Allah, baina syarifain Makkah wal Madinah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan demi pertalian bapa dan anaknya. Contoh yang kita lihat
apabila kita belajar tentang kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqum Mahtum ini, menceritakan bagaimana perjuangan seorang bapa dan akhirnya bapa mengakuri dan membesarkan anaknya tanpa di sisinya, iaitulah Sayyidina Ismail alaihissalatu wassalam. Dan daripada titik itulah keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Sungguhnya Allah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maka Allah Ta'ala soal balik, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia yang mengira bahawa dia tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Adakah manusia ni tak tahu di sebalik kepayahan, di sebalik kesenangan dan segalanya, siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala lontarkan dengan perkataan la ni, la uqsimu bihadza, Allah Ta'ala sumpah. Jadi di dalam Al-Quran ini, kalau tuan-tuan mentadabbur Al-Quran, termasuklah saya sendiri pun, bila kita baca ni, lama kita baca, lama kita bertadabbur, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami Al-Quran, sama ada secara terang-terangan ataupun sebaliknya. Contohnya, apabila tuan-tuan payah nak faham itu, maka tuan-tuan akan merujuk kepada ahlu zikir, maksud orang yang mengetahui, alim ulama lah, para ustaz. Dan setelah tuan-tuan memahami, tuan-tuan akan membaca lagi. Sebab apa? Kita wajib membaca Al-Quran ini. Dengan kita mewajibkan diri kita membaca Al-Quran ini, falahu asar, maka didatangkan oleh Allah Ta'ala dengan puluhan ribuan pahala yang disertakan oleh Allah. Termeterainya di dalam hadis Allah Ta'ala melalui hadis Nabi, la taqulu alif lamun harfun wa lamun harfun wa mimun harf, walakin lam, tidak dikatakan apa tu, baca Quran tu alif lam mim tu dapat sekian banyaknya, tetapi alif itu dikira 10 hasanah, lam itu dikira 10 hasanah, mim itu dikira 10 hasanah, dah 30. Bayangkan, alif lam mim alhamdulillahi rabbil alamin, berapa dah tu? Alhamdulillah. Banyak dah. Jadi tuan-tuan, apa yang ingin nyatakan di sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu peringatan dan Allah Taala bersumpah, maka suatu perkara itu perlu diambil pengajaran dan dititik beratkan oleh kita sebagai hamba di sisi Allah, yang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Allah Taala bertanya lagi, yaqulu ahlaktu malan lubada. Maka adakah kamu manusia ni tak tahu di sebalik kejadianmu ini ada yang di atas sana mengaturkannya? Allah Ta'ala tanya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Maka Allah Ta'ala juga mengatakan yang telah menghabiskan harta yang banyak. Maka dalam keadaan yang ingin bersampaikan di sini, nak menceritakan kemampuan kita terbatas. Buktinya, kita dah duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dengan wasilah ataupun perantaraan muazzin yang menunaikan tanggungjawabnya. Tapi namun di situ ada beberapa mihnah dan tribulasi, ada beberapa masyaqqah yang kita lalui. Sebagai contoh, didatangi seorang manusia yang seharusnya dia sepatutnya menjaga tata cara, dan dia tahu apa sebaiknya setelah dia berada di suatu tempat yang jauh, yang mana di sana adanya penyakit dan seumpamanya. Seharusnya dia menjadi beramanah pada dirinya. Maka di sinilah tuan-tuan, Allah Ta'ala ingin menggambarkan kepada kita, jangan kita kata kita mari sembahyang sahaja, kita mari kuliah saja, tapi praktikalnya mana?
Begitu. Jadi dalam keadaan itu, bila Allah Ta'ala datangkan sesuatu musibah, tergantung kepada manusia yang memahami musibah itu. Maka kalau manusia itu melihat dengan cara positif dan manusia itu menukar pandangan-pandangan itu kepada positif, maka dia akan mengeluarkan cahaya-cahaya yang positif. Walhal dia ambilnya negatif, maka dia fikir atas diri dia sendiri, dia tak fikir orang lain dan seumpamanya, maka dia akan boleh memberi mudarat yang lebih besar. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat banyak. Sebagai contoh, hamba nak kaitkan ni sebelum nak masuk tajuk ni, cerita dengan tuan-tuannya. Apabila seseorang itu telah diberi amanah dan amanah itu tidak ditunaikan, walhal benda tu kecil contohnya di satu masjid di belah sana dia disaring, maka dia pakai gelang kuning, tapi dia pergi sembahyang Jumaat, habis satu masjid tu kena sita. Jadi kalau dia tahu dah dia kena kuarantin, dia kena kuarantin lah, sepatutnya begitu. Jadi kenapa benda tu berlaku? Walhal dia ahlu zikir, dia semua orang yang sembahyang masjid. Di sinilah tuan-tuan untuk membina jati diri kita melalui dengan takwa. Kita tahu dah keberadaan aku sedemikian setelah kita dipanggil oleh pihak berkuasa untuk melalui saringan, dan sepatutnya kita tahu. Dan bagaimana juga masyarakat setempat yang bila mengetahui, bagaimana nak khabarkan kepada dia bahawasanya percakapan kita itu, teguran kita itu, penyampaian kita itu tidak memberi suatu pecah hati pada diri dia. Ya betul, dia perlu semayang ketika itu, dia perlu datang, dia perlu hadir ke rumah Allah, akan tetapi keberadaan itu memberi mudarat yang lebih besar. Jadi sepadanya lah dia duduk. Jadi bagaimana kita lama dah hidup ni, dengan pelbagai pancaragam yang kita sudah lalui, nak beritahu. Begitulah bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu pak saudara dia, hak tatang dia seperti mana minyak yang penuh, nak khabar kepada pak saudara dia bahawasanya agama hak mu sembah, mu semayang ni tak betul. Itu panggil hikmah-hikmah. Nak dapat hikmah ni payah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, walaupun ustaz dia bercakap ke, dia mengajar seorang setiap malam pun, kadang-kadang dia tak dapat nak melunaskan. Jadi satu masjid, ada 2-3 masjid tu dia dah pakai. Oleh kerana mari, habis satu masjid tu kena sita. Dah 2 minggu tak boleh semayang Jumaat dan seumpamanya. Di negeri Kelantan kita ni lah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah bagaimana kita panggil credibility ataupun syahsiah seseorang itu. Ni orang semayang ni, nak cerita orang semayang. Bayangkanlah bagaimana orang yang jauh daripada kita ni, jiran kita lah paling dekat, kawan kerabat kita, hak tak jaga semayang. Maksudnya tidak mengutamakan semayang, tapi dia tidak ihtimam. Bagaimana perbuatan dan perangai dia. Jadi orang hak semayang pun dia jadi tak cara benda-benda gitu, dan akhirnya kita menang. Jadi apa matlamat sebenarnya Allah Ta'ala datangkan perkara ini? Contoh orang yang bekerja dapat pendapatan, yang berniaga akhirnya mampu untuk memiliki beberapa aset yang ada di muka bumi Allah ini. Jadi bila datangnya satu musibah dengan corona COVID-19 ni, maka syarikat-syarikat besar ke mana sekalipun, suka tak suka tutup. Dan ada baru ni yang berada di Tumpat, ada sahabat-sahabat kita ni terpaksa diberhentikan. Ada tu dapat notis, tak dapat notis. Jadi masa kita baru ni PKP, bagaimana Allah Ta'ala nak caturkan, Allah Ta'ala nak bagi kita banyak nikmat dah ni sebelum ni, rasa lagu mana orang yang kurang pendapatan. Akhirnya masa tu adanya Food Panda gerak secara hebat, lepas tu adanya Grab dan seumpamanya, maka mereka mendapat rezeki melempar ruah. Dengan satu COD dapat sekian begitu. Jadi kenapa Allah Ta'ala memberi cerita-cerita begitu, atau kenapa Allah Ta'ala menjadikan sinopsis begitu dalam kehidupan, supaya kita Allah Ta'ala bagi dah nikmat terlalu banyak ni fikir. Sama juga dengan nisbahnya, kenapa kita kena puasa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita rasa bagaimana orang yang nak boleh makan tu kadang setahun sekali. Kalau contohnya sahabat-sahabat kita berada di Afrika ke, berada di tempat kamp pelarian tu, nak boleh makan daging, tak rebel boleh makan. Kita ni kan
Kalau nak pakai kami tak payah tu rebel, tu baik ada duit sikit kat boleh beli. Jadi perkara yang Allah Ta'ala datangkan musibah itu sebenarnya kalau dipandang dengan secara positif, maka dia akan manipulasikan otak minda, saraf minda dia sedar atau tak sedar ni untuk mengubah persepsi. Persepsi lah tuan-tuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Persepsi inilah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi persepsi inilah boleh merubah banyak. Dengan kerana persepsi ini juga akhirnya menyebabkan manusia boleh jadi sakit. Sakit tu bukan sakit zahiri dah, batin dia. Bila sakit batin ni penat lah. Dia tengok orang tak serba salah, tak kena. Dia tengok bini serba salah, tak kena. Jadi maknanya jiwa dia bukan setakat bila jiwa dia sakit, dia akan merubah kepada fizikal dia sakit. Bila fizikal dia sakit, dia akan melibatkan orang lain juga sakit. Jadi apa yang ingin sampaikan, inilah peranan Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memberi tahu kepada. Jadi bagaimana cerita sinopsis ini bermula daripada Mekah, tempat kelahiran dia. Dia nak berdakwah, dia nak mengajak pak saudara dia, kaum kerabat dia masuk Islam. Sehinggalah Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Muhammad melalui dengan firman wahyu supaya berpindah ke Madinah untuk membina balik strategi supaya nanti akan tersebar jugalah Islam sampailah ke hari akhir zaman ni, sampai berlakunya kiamat nantilah. Begitulah nak ceritanya betapa susahnya untuk menegakkan. Dan kenapa perjalanan Nabi Muhammad itu berlaku dalam keadaan susah? Boleh tak Allah Ta'ala buat iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun je boleh jadi. Macamnya ni, kalau mau kau meningkat ni, negeri-negeri yang tertentu berlakunya PKP balik ataupun dipanggil istilahnya kita panggil PKP lah, 2 minggu dan sebagainya. Jadi kenapa perkara tu boleh berlaku? Kerana manusia tidak cakna, manusia ambil benda tu sampai berlaku kematian. Yang tidak berlaku kematian tu tak apalah, yang berlakukan kematian tu dia akan mengatakan itulah gini dan seumpamanya. Dan disebabkan kerakusan sesuatu perkara juga menyebabkan akhirnya berlakulah. Jadi sebenarnya tu Allah Ta'ala datangkan satu musibah itu, yang ni bukan saja rakyat Malaysia saja tahu, bukan negeri kita saja rasa, tapi seluruh dunia merasai kepayah itu. Buat apa Allah Ta'ala tak selesaikan isu ni dengan segera? Boleh, tapi ada benda yang Allah Ta'ala ataupun ada maksud yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada manusia melalui dengan hantarnya lebih kecil daripada haba, lebih kecil daripada kumai. Bila dia berada dalam tubuh manusia, dan akhirnya menyebabkan manusia itu boleh mendapat radang dan seumpamanya, dan akhirnya dengan izin Allah juga dia boleh berlaku kematian dan seumpamanya. Jadi inilah matlamat Nabi Muhammad SAW diutuskan ataupun diangkat menjadi Nabi melalui wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga dengan anbiya yang sebelumnya, untuk memberitahu bahawasanya kita ni tak ada kuasa, yang kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita sampaikan balik cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW berlaku, yang kita berhenti hari itu bagaimana berlakunya peperangan dingin sekejap. Lepas tu hari ini kita melihat bagaimana keadaan politik pun telah kita bacakan. Kita lihat bagaimana agama orang Tanah Arab pun kita telah baca, dan keturunan Nabi Muhammad SAW pun telah kita baca. Jadi, dan bagaimana tanda kenabian telah dicam oleh seorang Ahlul Kitab yang bernama Rahib Bahirah ini, dan telah menyatakan bahawasanya ni Abu Talib, ni manusia yang ada denganmu ni, budak yang ada denganmu ni bukan cacalah orang, dia ni gini, sehingga diberi nasihat oleh Rahib Bahirah ni bahawa dia ni lah ni gak, kalau tahulah orang ahli kitab yang jahat ke ataupun orang yang tahu tentang di inilah penamat
pada kehidupan dunia ni nanti, maknanya telah datang Nabi akhir zaman, maka akan berlaku masalah lah pada dia kalau mu tak jaga betul-betul. Jadi dinasihatkan oleh, dan kita pun telah mendengar tentang peperangan Fijar, bagaimana ketika umur Nabi seusia 15 tahun terjadi peperangan Fijar, iaitulah di antara kaum Quraisy dengan sekutunya yang salah satu daripada Bani Kinanah, yang mana menyebabkan kedudukan di antara mereka tu berebut kursi lah sebenarnya ceritanya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah terlibat peperangan ini, kerana peperangan ini dipanggilkan Fijar, adalah peperangan dia panggil istilah dia panggil sabotaj lah, sabotaj untuk mengkucak-kacirkan dalaman. Kalau tuan-tuan tengok negara yang sempat hamba ni lah, negara Darfur di Sudan, kalau berlaku kita hantar askar kita duduk di misi menjadi orang tengah tu, sebenarnya berlaku perbalahan tu bukan antara orang kafir dengan orang Islam, antara satu fort dengan satu fort ya. Kebanyakan di negara ni berlaku antara kabilah dengan kabilah peperangan. Dan sebagai contoh paling dekat, sewaktu kita berada di isu Lahad Datu, sempat terlibat, walaupun tidak seluruhan, tapi kami pernah terlibat awal lagi. Ceritanya bagaimana peperangan tu berlaku bukan dengan negara luar, dengan setempat je. Tapi kerana apa? Kerana perebutan kuasa. Jadi peperangan ini dinamakan peperangan jahat ini, atau dinamakan peperangan Fijar ini kerana tanah haram itu dan bulan-bulan haram itu diceroboh kehormatan dia. Jadi untuk mengembalikan, jadi orang Arab ni pertahankan, dan sehinggalah terjadinya satu perjanjian dinamakan perjanjian Fudul. Akibat daripada peperangan Fijar ni tadi, maka perjanjian Fudul berlaku pada bulan Zulkaidah, yang itu dalam bulan haram. Perjanjian ini melibatkan di antara kabilah-kabilah Quraisy ni, sebagai contoh yang mudah kita, Lunda. Lepas tu kat Balai Islam tu dia panggil apa? Ni semua mungkin Lunda, tapi kita panggil macam dekat Balai Islam tu kan. Lepas tu kota, zon kota, apa tu mana lagi. Contohnya begitulah. Jadi masing-masing ada kabilahnya masing-masing. Jadi disebabkan berlakunya, kita panggil peperangan sabotaj ni, konspirasi jahat ni, akhirnya wujudlah satu perjanjian dinamakan perjanjian Fudul, di mana berlaku pada bulan haram, iaitulah bulan Zulkaidah, mana kabilah-kabilah Quraisy di kalangannya Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad, Al-Uzza, Al-Zurrah, Al-Kilab dan seumpamanya ni, yang bani-bani ni dalam pertemuan ini duduk satu meja bulat, berunding dan bermuafakat dan berjanji untuk tidak membiarkan di antara kabilah-kabilah yang ada ni supaya tidak dizalimi sesama sendiri. Jadi ketua-ketua kabilah ni duduk bincang, okey, mu nak gapo, sehinggalah terjadi perjanjian dinamakan satu perjanjian Fudul. Maka dalam keadaan itu, yang mana kabilah telah menzalimi kabilah lain pulang balik, kabilah yang menzalimi pulang balik, bayar gapo dia. Kabilah yang dizalimi minta gapo dia nak tebus, nak gapo dan seumpamanya. Dan selepas itu, perjanjian ini juga Rasulullah SAW ketika usia mudanya menyaksikan perkara ini berlaku, dan Rasulullah SAW pernah menyatakan, ataupun Rasulullah SAW pernah bersabda, Aku menyaksikan suatu perjanjian di rumah Abdullah bin Ja'an, iaitu perjanjian yang sangat aku suka, lebih daripada memiliki unta merah. Maksudnya perjanjian bagaimana sebulat suara untuk perdamaian. Sebagai contohlah, apabila berlakunya suatu ujian pada mungkin London ni,
Kita tidak ingin menyalahkan keadaan. Macam mana kita nak selesaikan kes? Itu yang paling. Kalau kita nak pakat puduh, nak salah ni tak kena buat apa orang ni gini, dah dia tahu gini pasal apa dia tak quarantine, maka dia takkan selesai. Kalaulah Allah Ta'ala melihat itu sebagai suatu jalan keputusan, maka Allah Ta'ala ambil bangsa Arab je lah, mudah untuk tegakkan agama Islam ni. Kenapa dia beri semua peluang pada kita ni? Maka Allah Ta'ala tidak melihat sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala melihat lagu mana orang yang beriman dan bertakwa ni menyelesaikan masalah itu dengan cara selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tu hadis ada mengatakan tidak dinilai seseorang itu melalui dengan kulit dia ke, tubuh badan dia keturunan dia ke, la taqulu iman. Dia tidak, tetapi iman itu diukur bagaimana di sini, yang mana boleh menterjemahkan kepada diri dia, semaya dia, ibadah dia dan seumpamanya. Itu menunjukkan bahawasanya kemampuan iman dia itu mampu mengkontrol diri dia, malah kepada masyarakat, keluarga dan setempat. Dan dengan iman, kekuatan iman tu, maka timbullah seperti mana yang Nabi Muhammad bawa 4 perkara tu, dipanggil tabligh, fatanah, amanah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan perkara itu. Jadi dalam perkara ini juga Nabi Muhammad suka tentang perjanjian fudul ini, kerana perjanjian ini menolak sesama sekali perasaan jahiliah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Maknanya dalam hak mana kuat ni, hak ada orang-orang kuat ni, orang-orang hebat ni, dia semua menang lah. Hak tidak ada hero dalam kabilah tu kan, dia tertindas. Maka dengan berlakunya perjanjian fudul ini, akhirnya menetralkan kembali. Di sinilah Nabi Muhammad kata, aku suka dengan perjanjian ini. Dia umpamakan, aku lebih suka perjanjian dan pertemuan ini daripada aku memiliki unta, kata Nabi Muhammad. Dan seterusnya, bagaimana setelah perjanjian itu berlaku, lagu mana nak menjalani perjanjian itu? Kita panggil kehidupan yang mencabar. Maka seawal zaman Nabi Muhammad SAW belia, muda belia, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan. Maka banyak riwayat menyebutkan bahawa Nabi Muhammad, iaitu baginda, seorang pengembala kambing. Banyak, termasuk pengarang kitab Ar-Rahiqul Mahtum ni, mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni pekerjaan dia adalah pengembala kambing. Baginda mengembala kambing di perkampungan yang mana sekitar dia tu adanya satu kabilah dinamakan Bani Sa'ad. Maka kambing penduduk Mekah itu dengan bayaran beberapa kirat. Kalau kita kat panggil riyal lah, berapa riyal. Okay, seekor ni berapa riyal. Dengan aku perak, dengan Nabi Muhammad perak ni berapa riyal nak bagi ngopah dia dan so. Pada ketika umur baginda 25 tahun, di sini daripada dia mengembala kambing tu, karier dia naik. Maka baginda pula belajar niaga. Nabi Muhammad SAW belajar berniaga, dan akhirnya baginda keluar berniaga ke Syam. Di sinilah titik permulaan apabila dia mula keluar daripada tempat kelahiran dia. Di sinilah kematangan berlaku. Maknanya Syam ni jauh. Syam ni apa? Negara Syam yang terdiri dalam kita panggil negara Syam. Adanya Palestin, Syria, Israel dan seumpamanya. Jadi negara Syam ini, di bawah pandangan Syam ini adanya beberapa negeri. Di antaranya Palestin, Syria dan beberapa tempat lagi lah. Jadi bila Nabi Muhammad keluar ni, baru Nabi Muhammad melihat, oh, budaya, tempat, keadaan, cara kehidupan berbeza dengan tempat aku. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila duduk setepak tak kaji tubik ni, dia mari tepu. Jadi bila tepu ni kita kena hijrah lah sementara. Hijrah tu supaya bila kita keluar kita melihat, oh, aku ingat aku rasa duduk di Lundan ni, maaf contoh lah, bukan Lundan sini lah, Lundan Afrika, korang mana tahu.
Dia rasa susah hidup sini, buat ni tak jadi, gua ni tak jadi, maka dia berhijrah. Dia berhijrah seketika tu, dan dia kembali balik dengan membawa strategi yang lain supaya dia bagaimana untuk membangunkan Lundan ni sebagai contoh. Jadi Nabi Muhammad SAW daripada dia mengembala kambing, dia bergerak, dia menuju satu perkara yang positif lagi. Akhirnya dia belajar berniaga sampai ke negara Syam. Maka di situlah Nabi Muhammad SAW sampai di sana dia berniaga, sampailah dia dikenali oleh seorang bangsawan wanita yang bernama Khadijah radhiyallahu taala, dan pernah dikatakan oleh Ibnu Ishaq, Khadijah binti Khuwailid ini ialah seorang wanita pedagang yang mempunyai keturunan yang terhormat, harta yang sangat banyak. Jadi Nabi Muhammad ni tidak ada niat gapo pun. Tujuan dia daripada mengembala kambing tu, dia ubah sedikit anjakan diri dia tu, dia belajar berniaga sehingga sampai negara Syam, sehinggalah kehebatan dan kredibiliti dia ni, Nabi Muhammad ni terkesan oleh Khadijah Khuwailid. Maka dalam keadaan itu beliau membuat pelaburan, dan akhirnya orang Quraisy berlakulah perniagaan kerana kejujuran Nabi Muhammad SAW ini. Dan akhirnya Khadijah suka dengan cara Nabi Muhammad berniaga ni, dan Khadijah mendengar tentang cerita Rasulullah SAW ini, dan bagaimana Khadijah pernah mendengar ketika Rasulullah SAW berniaga ni. Nabi Muhammad sebagai contohlah, Nabi Muhammad kata ini apple contohnya, ataupun ini buah tamar sebagai contoh. Okey, buah tamar ni hak petik mari, hak buah tamar ni hak lama dah, hak ni bukan tamar, hak ni nama rutab, hak ni nama sukari, hak ni nama Yusufi, gini dan seumpamanya. Maka sehingga kan Khadijah melihat bagaimana kejujuran Nabi Muhammad menceritakan dan simbol keikhlasan, dan Khadijah tertarik dengan cara Nabi berniaga. Dan ketika itu Khadijah bila melihat credibility ataupun dipanggil syakhsiah Nabi ini, sehingga Khadijah kata, wahai Muhammad, aku menawarkan kepadamu supaya membawa harta peniaga yang ada pada diriku ni, kau niagakanlah. Jadi aku suruh, aku minat dengan cara mu berniaga, mu jujur, mu ikhlas, aku nak mu tolong bantu aku dalam perniagaan. Mungkin kita tak tahulah cerita di sebalik, mungkin Khadijah terjatuh hati dulu ke, tapi Nabi Muhammad ni tak ada kiri pun tak ada, kanan pun tak ada, memang dia straight. Dan sampai ketika bila beliau membayar kepada baginda bayaran yang lebih baik yang pernah dibayar oleh pedagang-pedagang lain, macam contoh ni kepala kambing kan, okey, seekor kambing ni aku bagi berapa kirat, ni berapa kirat maknanya Nabi Muhammad dapat katalah berapa kirat. Tapi bila Khadijah menawarkan, dan ketika Khadijah nak bagi upah, Khadijah lebih bagi penawaran lebih hebat daripada sebelum ni pedagang-pedagang yang pernah kasih pada Nabi Muhammad tentang upah. Maka ketika itulah Rasulullah SAW kata, yakfi, cukup, aku tidak perlu sebanyak ni, malah keperluan aku setara ni ya. Jadi daripada perkara itu berlaku dengan kejujuran dia, dengan itu terus terang dia gapo, maka Khadijah lagi tertarik, lagi jatuh hati pada Nabi Muhammad SAW. Maknanya tak pernah jumpa lah setara ni. Mana kalau kita kan dapat lebih pada kirat tu, naik dinar dan seumpamanya, oish, untunglah deh. Tapi Nabi Muhammad dia kata, mana Nabi Muhammad mengambil atas keperluan untuk diri dia sahaja, tidak melebih-lebihi, dan tidak pula mengandai-andaikan untuk ditambah lebih banyak. Dan ketika itu juga, oleh kerana Nabi Muhammad ni jujur, ikhlas, lalu dihadiahkan seorang hamba kepada Rasulullah yang bernama Maisarah. Khadijah suka dengan cara Nabi ni, supaya atur kehidupan Nabi ni, mana kemah,
makan terjaga dan seumpamanya. Lalu dia kasih, ni hamba aku, hamba sahaya yang aku ada ni namanya Maisarah, aku beri kepadamu ya Muhammad. Maka Rasulullah SAW menerima tawaran itu. Lantas Rasulullah SAW membawa hartanya itu untuk dijagakan, dan hamba Maisarah itu juga mengikut Rasulullah SAW pergi ke Syam. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menerima tawaran itu, dan kenapa Rasulullah menerima tawaran itu. Dari sinilah kita ingin melihat bagaimana keikhlasan Nabi Muhammad SAW, dan sehingga kan cara Nabi Muhammad berniaga ni, Khadijah bagi kepercayaan penuh kepada Nabi Muhammad. Buatlah, berniagalah setara mana pun, aku percaya dah kepadamu. Beginilah perangai orang Arab. Jadi begitulah Allah Ta'ala mendatangkan kisah Nabi Suar, kisah-kisah Nabi Muhammad ini untuk kita teladani ini, supaya bila berlaku sesuatu perkara ke atas diri kita ni, lagu mana kita menerima dan kita tukar perkara yang musibah kepada kita ni kepada perkara yang positif, yang supaya kita syukur setara ni pun ada perkara yang kita boleh dapat kebaikan daripada sisi Allah Ta'ala. Tapi orang yang jiwa dia sakit, takwa dia tidak tinggi, iman dia lemah, fizikal dia dah mula lemah dah, iman dia lemah, dia tak pupuk, akhirnya dia dapat tu semua bagi dia negatif, dan akhirnya jadi sakitan pada diri dia. Beginilah Rasulullah SAW membawa suatu cara bagaimana perkara negatif yang masuk pada diri dia, perkara-perkara yang tak baik datang pada dia, dia transfer perkara tu supaya menjadi aura positif, dan akhirnya keliling dia malah dengan orang yang berada dekat-dekat dengan dia pun dapat manfaat dia. Sebagai satu buktinya, dengan cara dia jujur, dengan cara dia dengan cara dia berniaga, dengan cara dia menyampaikan, dengan cara dia menentukan harga dan mengatakan begini dan seumpamanya, akhirnya timbullah kepercayaan pada Siti Khadijah. Khadijah bukan calon-calon orang ni nak boleh percaya kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad mari Mekah, nak bagi harta dia. Malahan dia dah berniaga ni lama dah. Dia dah berniaga ni lama dah, berkecimpung dalam perniagaan ni lama dah. Muhammad ni baru mari. Rasulullah SAW kita ni, Nabi Muhammad ni baru berkecimpung. Tapi bagaimana dia boleh percaya kepada Nabi Allah Muhammad ni? Dan selepas daripada kejayaan Nabi Muhammad SAW berniaga dengan tidak ada sedikit pun niat apa-apa sekalipun, dan apabila Nabi Muhammad berjaya balik daripada negara Syam, sebab perjalanan satu-satu negeri ini jauh. Kalau kita dulu tak ada ketuban, kereta pun tak ada, naik unta, tak tersegat, mungkin naik keldai, atau mungkin Rasulullah berjalan kaki. Berapa jauh perjalanan tu nak balik? Kalau kita daripada Jeddah nak pergi ke Madinah 8 jam. Tuan-tuan bayangkanlah, daripada ni nak pergi pula Tubik, daripada Mekah tu Madinah, atas lagi nak pergi kepada Qarnul Manazil, atas lagi nak masuk kepada sama ada Palestin ke Syria ke, jauh punya perjalanan Rasulullah. Maka sekembalinya Rasulullah SAW ke Mekah, maka Khadijah mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Maka keuntungan ini hasil daripada sikat amanah Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala beri keberkatan pada perniagaan itu. Yang sebelum ni dia tak rasa, dia kaya dah tapi dia tak rasa berkat tu. Ni dalam kitab ni dia sebut bagaimana keberkatan tu, sehingga Khadijah kata inilah kepuasan yang tak pernah aku rasa, yang mana perniagaan aku ni bukan setakat aku untung, tapi aku rasa nikmatnya. Mungkinlah kita kata berkat. Daripada itu akhirnya hambanya iaitu Maisarah tadi memberitahu apa yang dilihat, bagaimana cara Rasulullah SAW berniaga. Jadi syahid ataupun syahid, bukti lah. Kalau macam kita Kak Tun, Ustaz ni dia berniaga gini. Kak Tun, Abang Mak ni dia berniaga gini. Cara dia gini. Dia cerita habis. Tu apa dia panggil panglipur, dia melaporkan. Jadi mana Khadijah memasang strategi. Khadijah menghantar Maisarah ni untuk membantu. Macam kita lah nak berniaga kan. Siapa nak buat air, siapa nak ambil order dan seumpamanya. Jadi dia hantar Maisarah. Tapi ketika tu
Dia beritahu habis daripada A sampai Z bagaimana cara ataupun dipanggil modus operandi yang Rasulullah SAW lakukan ketika berniaga, sehingga mendapat keuntungan yang sangat besar. Walhal Allah Ta'ala mendatangkan keberkatan pada perniagaan itu. Maka ketika itulah daripada penglapur Siti Maisarah ni tadi, lagilah Siti Khadijah berbunga-bunga lah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia mendengar tu, tak payah Rasulullah nak cerita lah. Inilah harta, inilah uang sebanyak ni, membagi gini-gini, tak payah cerita dah. Maka disambung itulah akhirnya apa yang dicari dalam kehidupan Khadijah, inilah sebenarnya dicari. Sedangkan sebelum ni, marilah dermawan, hartawan, miliawan, wan-wan semua ni, mari tunggu ke Khadijah, semua tak jujur, tak ikhlas. Jadi dengan yang apa Khadijah jumpa ni selama ni, dia cari-cari jumpa dah, maka Khadijah selaku tuan empunya diri ni akhirnya menyampaikan hasratnya melalui seorang sahabat dia yang bernama Nafisah Muniyah. Diberitahu kat Nafisah, ya Sayyidina Nafisah, aku ni kenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kenal ni pada Nabi Muhammad, aku kenal sungguhlah dia. Aku kenal, mu tolong siapalah, lagu mana nak buat ni. Lalu setelah disampaikan hasrat dia pada Nafisah Muniyah tu, maka Sayyidina Nafisah ni pergilah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da iznukum uridu an atakallama hadha, aku datang ni membawa pesan daripada sahabat aku yang nama Khadijah binti Khuwailid. Begini dan begini. Maka disampaikan hasratnya. Ini cara baik juga. Tapi perempuan ni tak macam dulu. Ni orang kaya dah, dia sampaikan melalui orang tengah. Orang tengah ni pun jujur dah. Kalau orang tengah ni tak jujur, dia sendiri ngeceh Nabi Muhammad dah. Tapi dia tolong sampaikan. Daripada bagi ke orang lain, ambil ke aku. Jadi tapi Nafisah ni, Sayyidina Nafisah ni jujur. Dia kata, ya Muhammad, aku mari nak cakap perkara penting. Aku nak sampaikan daripada sahabat aku nama Khadijah binti Khuwailid, begini-begini. Dan setelah itu, apabila disampaikan hasrat Khadijah untuk menjadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah SAW setelah memohon munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon penunjuk daripada Allah Taala, lalu Rasulullah SAW bersetuju dengan cadangan untuk memberitahu. Belum setuju lagi nak ni baru nak beritahu dekat pok dara dia. Daripada itu, adalah pak saudara setuju, adalah pak saudara tak setuju. Tapi Abu Talib ni, oleh kerana titip amanah daripada Abdul Muttalib, tok dia, kata, mu ni Abu Talib, aku bagi Nabi Muhammad ni, dia ni dah anak yatim piatu. Lepas tu, kalau aku tak ada esok, mu jaga Nabi Muhammad ni. Mu kena lebihkan Nabi Muhammad daripada segala yang ada ni. Jadi Abu Talib ni pegang amanah oleh pak dia, Abdul Muttalib, tok kepada Nabi Muhammad. Maka dialah sendiri menjadi ketua rombongan datang untuk berjumpa kepada Khadijah, rombongannya untuk meminang Khadijah. Pak lain kata, Allah, buat apalah pilih Nabi Muhammad. Aku hok jenis nak pada mu ni tak say. Jadi dalam keadaan itu akhirnya berlakulah perkahwinan di antara Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah. Maka ketika itu kata beberapa pengarang, termasuk pengarang kitab ini, perkahwinan itu berlangsung selama Rasulullah SAW balik daripada Syam 2 bulan. Maka baginda telah menghantar 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin. Jadi mas kahwin ni adalah hak wajib pada wanita. Jadi negeri kita Kelantan ni berapa ya? Yang tak seronoknya kalau disebut situlah aku terima nikah gini-gini dengan mas kahwin yang gini, hutan. Hutan itulah tafsirnya. Kalau boleh tunailah. Jadi Khadijah ketika itu 40 tahun dan dia adalah wanita yang terhebat lah, wanita yang termulia di kalangan Bani Hashim ni, dan keturunan dia memang keturunan baik-baik.
Jadi ada mutakhirin ni, bangsa kita panggil Israel jugalah, dia nak timbul cerita-cerita karut ni, dia kata Rasulullah ni titir dia tak comel, gini-gini. Tak, Allah Ta'ala akan jaga nasab keturunan Rasulullah SAW. Terbukti Khadijah pun untuk menjadi isteri Nabi pun adalah daripada keturunan yang mulia. Mana tidak ada putus. Sebagai contoh lah, nama orang ni Ahmad bin Muhammad bin Hashim sebagai contoh itu ni. Kita ambil lah nama dia Ghazali bin Seman bin Munir. Tengah-tengah tu comel dah. Tapi sampai ke Ghazali ni, Seman, Munir, sampai Ghazali ni pernah berzina. Jadi nasab dia akan ada terpalit sikit. Tapi dalam keturunan Rasulullah SAW ni tak ada benda-benda gitu. Allah Ta'ala jaga. Maka dengan keadaan itu, maka wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah SAW menurut kitab ini iaitulah Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi tetap dengan seorang wanita ni sehinggalah meninggalnya Khadijah tu binti Khuwailid. Setianya Nabi. Masa tu Nabi umur 25 tahun, Khadijah ni sudah menjangkau 40 tahun. Berapa jauh beza tu? Tapi perjalanan kehidupan Nabi ni diuji. Selepas dia berkahwin dengan Nabi, tak adalah kesenangan oleh Khadijah ni, kerana harta Nabi tak ada. Harta kekayaan Nabi duk mana? Duk pada Khadijah. Nanti kita akan sampai lah bagaimana di saat untuk menanam ataupun mengkuburkan Khadijah, tak ada harta sikit pun yang dapat ditinggalkan, melainkan Khadijah kata, wahai Rasulullah SAW, selepas ketiadaanku tak ada orang lah nak tolongmu lepas ni. Harta pun tak ada dah, apa dah. Sekiranya sampai sahab tu lah, mu ambil lah tulai bulai aku ni, mu jual lah. Sampai setara tu Khadijah punya taat dan pengorbanan Khadijah pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, hak kita kecapilah ni. Dan semua anak Rasulullah SAW dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Anak sulung Rasulullah SAW dilahirkan oleh Khadijah bernama Al-Qasim. Dengan nama inilah digelar Abu Qasim. Jadi Nabi Muhammad selain pada nama dia Muhammad, nama gelaran dia juga kita panggil Abu Qasim. Kemudian keluar Zainab, kemudian keluar Ruqayyah, kemudian keluar Ummu Kalsum, kemudian keluar Fatimah, kemudian keluar Abdullah. Masa Abdullah diberikan gelaran dengan At-Tayyib Al-Tahir. Jadi Nabi Muhammad ada beberapa gelaran selain daripada Abu Qasim, dipanggil Abu Al-Tayyib ataupun Abu Al-Tahir, kerana anak itu bernama Abdullah, gelaran dia. Maka semua anak lelaki baginda meninggal semasa kecil. Jadi Abu Qasim, Abdullah tak ada, meninggal. Anak-anak perempuannya juga semuanya sempat masuk Islam dan berhijrah, akan tetapi semuanya mereka meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi selepas itu Zainab, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum meninggal juga, kecuali Fatimah. Jadi maknanya berapa tu? Berapa anak Nabi yang disebut tadi? Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah. Berapa anak Nabi? Berapa? Ni orang. Jadi meninggal 5, tinggal seorang. Jadi anak-anak perempuannya, kalau orang kata dia meninggal sebelum Nabi Muhammad disyariatkan untuk bawa kerasulan, tak betul. Maknanya anak-anak dia ni tadi sempat bersama dengan Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, dan selepas tu baru meninggal. Yang kecil tu tak apalah. Qasim dengan ni tak apalah nak ceritanya, anak-anak puan dia. Dan
Rasulullah SAW masih hidup kecuali Fatimah meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah. Mana Rasulullah SAW ketika umur dia 63 wafatnya Rasulullah SAW selepas sesi dipanggil kutubah terakhir yang Rasulullah SAW baca. Selepas itu Rasulullah jatuh sakit dan Abu Bakar menggantikan menjadi imam. Selepas tu mula sampai Rasulullah wafat, 6 bulan selepas tu barulah Fatimah juga meninggal mengikut ayah dia. Okey. Itu habis cerita Nabi berkahwin, Nabi punya anak. Sebelum kita nak berakhir, bagaimana pembinaan Kaabah dan isu tahkim. Baginda berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membina semula Kaabah. Sebab Kaabah ni, kalau tuan-tuan tengok asal dia cerita dia, dia seperti mana, kalau ni kita panggil 4 segi tepat tak? Ni deh. Hari ni kita panggil 4 segi. 4 segi? 4 segi sama ke kan? Jadi Kaabah asalnya dia berbentuk lengkungan gini. Jadi ni 4 segi ni dia masuk. Maknanya dalam Hijri Ismail tu, ni Hijri Ismail atau pergi umrah pergi haji ni termasuk dalam Kaabah. Tapi setelah berlakunya bani-bani ni naik untuk pemerintahan ni, pegang tampuk kepimpinan ni, akhirnya apa tu panggil lengkungan cantumnya daripada Kaabah ni tadi, dia bubuh separuh je lah. Mana kalau gini separuh. Sepatutnya dia sama tara ni dia jadi dia tak panggil bulat lah, dia panggil kan 4 segi. Lepas tu ujung 4 segi tu dia melengkung gitu kan. Tapi bila naik kos, kita kat panggil Haji Pemandaran lah. Bila naik Haji Pemandaran, jadi nak kata bajet kurang, wallah ta'ala alam lah, tak ada yang tepat kisah itu. Tetapi dia buat separuh ya. Sebab itu bila kita tawaf, sama ada kita mengerjakan tawaf sunat ataupun tawaf umrah, tawaf haji, kalau dia masuk dalam Hijri Ismail, batal pusingnya tu, kerana dia masuk dalam Kaabah. Jadi dia kena pusing tu di luar Hijri Ismail, mengelilingi. Jadi nak ceritanya, pembinaan Kaabah ini ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy membina semula. Kaabah tu dicomelkan balik. Lalu inilah kerana Kaabah sebelum ini adalah lapisan batu yang sangat tinggi, 9 hasta sejak Nabi Ismail, dan tidak mempunyai bumbung. Masa tu dia tak ada tutup, dia terbuka gitu. Lalu sekumpulan pencuri telah masuk mencuri harta benda banyak dalam tu. Jadi orang-orang yang ada duit, ada kaya ni, dia ada bubuh lah patung-patung dalam tu. Patung besar masa ketika tu ada Lata wal Uzza. Lata wal Uzza ni kenapa? Kerana pemerintahan dia tu, berakhirnya dia orang suka, dia orang anggap dia ni macam Tuhan, jadi orang bina patung tu yang dinamakan patung tu Lata, Uzza dan seumpamanya. Jadi bila datang Nabi Muhammad SAW, patung-patung yang ada lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita baca sebelum ni, semua berhala-berhala yang kecil-kecil ni yang ada ni jatuh, otomatik jatuh. Dan api yang ada di istana-istana di sekeliling tu terpadam seketika. Api-api yang ada tu. Jadi di samping Kaabah juga terdedah kepada bencana alam yang menyebabkan binaannya lalu goyah dan ini. Sebab itulah ada berlaku keretakan, mungkin berkali simen baju tak comel ke gana ke. Jadi orang Quraisy buat semula. Dia buat balik, comelkan balik. Yang mana 25 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW telah berlaku satu banjir besar, dinamakan banjir Arim. Banjir besar ni dinamakan banjir Arim, sehingga kan bangunan-bangunan itu, air itu menyerap dalam bangunan Kaabah itu, menyebabkan berlaku retak dan seumpamanya. Dan Kaabah hampir runtuh pada satu ketika. Jadi maknanya Kaabah ni memang betul tuan-tuan, kalau berlaku hujan macam kita ni, monsun kita ni, memang Kaabah tenggelam. Berapa kali dah Kaabah tenggelam. Tapi tak pernah runtuh lah. Tapi nak ceritanya pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad, 25 tahun sebelum tu, pernah tenggelamnya Kaabah ni, dan air tu meresap. Moga dia nak kering meresap. Jadi boleh hampir kata nak runtuh lah Kaabah ni. Maka akhirnya
di kalangan kabilah-kabilah Quraisy ini membina semula Kaabah untuk menyelamatkan Kaabah ni daripada musnah. Maka mereka buka infak. Infak hak mana kaya-kaya ni, infak. Tuan-tuan, orang Arab ni nak cerita kaya dia, memang kaya sungguh lah. Hamba pernah ketika hamba pergi kat haji 2018 sebagai petugas ataupun mutawif, sebagai mutawif umrah lah rasanya. Pernah satu orang tua ni, hamba tak tahu dia ni tokel ladai kurma. Dia mari tu ketika kita nak buka puasa di Madinah tu, dia mari tu dia ada kerja dia lah, tak tahulah Pakistan ke Bangla. Dia boleh bagi time buka puasa tu, kata berapa puluh sah tu. Bila kita tanya saya ngaji Madinah tu, dia kata ni orang kaya nama sekian-sekian. Sebelum ni kita duk beli tamar dia, kita tak tahu oh ni tokel dia. Kata kaya orang Arab ni memang sungguhlah kaya. Macam kita tengok keturunan Osama bin Laden ni kan. Kita kalau pergi Mekah kita tengok Al-Ladin bin Laden tu memang makan tak habis lah kata. Tapi oleh kerana konspirasi tu untuk menghancur, padahal keturunan bin Laden ni lah di antara yang penyumbang besar lah kepada pergerakan Islam kita sebenarnya. Tapi oleh kerana bangsa Yahudi ni, atau kita panggil di sebalik Amerika ni adanya Yahudi yang mendoktrin mereka ni, China, Singapura dan seumpamanya, dia orang yang mengontrol ni. Akhirnya dia kata kena bunuh orang-orang gini ni. Sebab apa? Orang-orang ini akan, bila dia infak, orang Islam dah kuat jadi. Sebab apa? Kalau kita nak kata tahyul mahyu, orang Melayu ni percaya dengan tahyul mahyu, tapi orang Bani Israel ni lebih kuat. Dia percaya kepada tentang sungai Furat kering. Dia percaya tentang pokok gorkot. Kalau tuan-tuan pergi Israel lah, tuan-tuan tengok, kata ya Allah, aku rasa Melayu ni nampak percaya pada benda tahyul mahyu. Rupanya Bani Israel lebih kuat percaya pada benda tu. Ini pengalaman bila kita musafir lah. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Bagaimana cerita ringkasnya tentang Walid bin Al-Mughirah ni adalah orang yang mula-mula ingin meruntuhkan binaan Kaabah yang asal. Nanti kita berhenti di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk menceritakan bagaimana pembinaan ini akhirnya berlakulah ukuran Kaabah. Panjang dia 1.50 meter. Dia punya ketinggian dia dan berapa hamba akan sebutlah dalam kitab ni insya-Allah. Dan kita akan jumpa minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Kita akan sambung lagi tentang kitab sirah Nabi dan tentang sirah Nabi secara ringkas sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'ala siratal mustaqim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abnanina was salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamam bil khair. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai' fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin.